Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi muslimin wal muslimat amma hadzal nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإفزال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ni kita dapat sama-sama hadir ke surau untuk menunaikan solat subuh berjemaah bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diberi kelapangan waktu untuk duduk dalam majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan kitab kita menggunakan kitab Bahrul Mazi ni juzuk yang kedua. Hari ni kita sambung muka surat, kalau tak silap saya, muka surat 143 bab ke-38. Bab ke-38, bab maja'a fi fadlil azan, masih lagi bersekitar tajuk azan. Jadi hari ni saya cuba baca ada dua kitab lain lah untuk kita pertama kita ambil berkat daripada kitab tu, kemudian kita nak meluaskan sikit kita punya pengetahuan berkaitan dengan azan. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bab ma jaa fi fadlil azan, bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan bang. An Ibnu Abbas, daripada hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atum minan nar. Hadis qarib daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa bang ia 7 tahun supaya dihisapkan baginya, disuratkan baginya lepas daripada neraka. Siapa yang azan 7 tahun supaya dihisapkan baginya, maknanya dia apa, nakkan ada ganjaran pahala, kan, supaya dihisapkan baginya sebagai satu amal untuk dia lah tu, maka disuratkan baginya lepas daripada neraka 7 tahun. Ketahuilah kiranya saudaraku, bagi orang-orang yang bang itu banyak ada kelebihan yang ada baginya. Setengah daripadanya sebagai disebut dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muazzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Artinya bermula segala orang-orang bang itu panjang lehernya, yakni lebih banyak daripada segala orang melihat akan rahmat Allah, yakni melihat akan pahala bangnya pada hari kiamat. Ini untuk para muazzin, Bilal. Dan kata setengah ulama, maka hadis itu yakni segala orang bang itu jadi kepala orang dan jadi penghulunya, sebagaimana orang Arab menyifatkan kepala dan ketua itu dengan panjang leher. Maksudnya orang Arab dia menyifatkan kepala dan ketua ni sebagai panjang leher. Maknanya ketua lah tu. Demikian juga orang bang itu panjang leher, yakni jadi ketua pada hari kiamat kelak. Bukan fizikal leher itu panjang. Leher panjang nanti kan nampak apa pula, cacat pula kan. Bukan maksud dia jadi ketua. Para muazzin ni nanti
pada hari kiamat dia jadi ketua. Dan telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan kelebihan orang bank itu di sini. Dengan katanya an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa bang 7 tahun dengan bersih hati bagi wajah Allah, ikhlaslah, bagi wajah Allah, atau supaya ada bang itu dipertaruhkan baginya di akhirat, atau dia kata tak apalah, kalau ikutkan saya ni borek nak jadi Bilal ni dengan macam-macam tugas, takut tak terbawa, tapi tak apalah, mudah-mudahan ni lah dia punya apa orang kata ganjaran ke akhirat esok kan, maka dia pun sangguplah kan, mudah-mudahan dia kata ni lah dia punya amal soleh dia. Barang siapa bang 7 tahun dengan bersih hati bagi Allah, bagi wajah Allah, dia ikhlas, atau supaya bang itu bertaruh baginya di akhirat, nescaya disuratkan baginya oleh Allah lepas daripada neraka. Untunglah kan siapa yang dah dilantik jadi Bilal tu. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Sauban, Muawiyah, Anas bin Malik, Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Isa bermula hadis Ibn Abbas ialah hadis gharib. Jadi dia ada juga yang kata ustaz cerita pasal Bilal nanti semua orang nak jadi Bilal. Imam tak ada apa kelebihan imam. Imam pun ada kelebihan dia. Bilal pun ada kelebihan dia. Siap ada kelebihan dia. Siap pun ada kelebihan dia. Para jemaah yang tak ada apa-apa ni, dia ada kelebihan dia pula. Sebagai jemaah, dia ada nanti kelebihan dia kalau dia sembahyang jemaah rebut-rebut saf yang pertama. Kan? Okay, jadi kita berhenti dulu kitab Bahrul Mazi bab yang ke-38 tadi berkaitan dengan kelebihan azan tadi. Jadi orang yang tukang azan itulah. Jadi kita tengok satu kitab, kita ambil barakah daripada kitab Kashful Islam ni, An As'ilatul Anam. Ini berkaitan dengan bab azan. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin, babul azan. Ini suatu bab pada menyatakan bang dan iqamah. Far'un. Sunat bang dan iqamah bagi laki-laki jika ia sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang seorang diri, maka sunat ain. Sunat untuk dia seorang. Kalau kita sembahyang seorang diri, tamat. Dan jika berjemaah, maka sunat kifayah. Sunat kifayah. Kalau sembahyang sunat kifayah, dia sunat, dia bukanlah fardu kifayah. Sunat kifayah. Dia cukup dia seorang. Tamat. Ataupun azan. Tetapi sunat bang dan kamat itu bagi sembahyang maktubah. Maktubah ni sembahyang fardu 5 tu, sembahyang wajib. Sama ada ia adaan ataupun qadaan. Qada pun sunat juga. Dan sunat bagi perempuan itu kamat juga. Orang perempuan kamat kalau sesama perempuan. Kalau dia duduk asrama kan, asrama perempuan je, kamat je lah sama dia. Jangan pula azan. Perempuan dia azan sedap suara dia kan. Dan dikatakan pada sembahyang sunat umpama hari raya, solat jemaah, sembahyang sunat hari raya pun qamat, tapi qamat dia lain lah. Solat tu jamiah kan. Disyaratkan pada yang bang dan iqamah itu Islam dan mumayyiz. Kanak-kanak tak apa, janji mumayyiz. Mumayyiz ni beza mumayyiz dengan kanak-kanak. Biasa ni mumayyiz ni dia dapat membezakan baik buruk. Jadi setengah ulama fiqh kata macam mana nak tahu dia baik buruk, dia tahu baik buruk, ataupun nak tahu macam mana dia mumayyiz tak mumayyiz. Dia maknanya dia pandai, kalau dia buang air tu dia pandai pergi bilik air sendiri basuh apa semua, tu dah mumayyiz lah. Kalau kita menguruskan lagi tu belum mumayyiz lagi. Itu antara macam mana kita nak tahu. Orang kata tahu beza baik buruk ni
agak umum. Tapi kemudian kalau dia dah pandai pakai seluar sendiri tu, lepas tu kan dia nak berak, dia pergi tandas, dia basuh sendiri, tu mana antara ciri-ciri anak saya ni dah mumayyiz ni. Dan laki-laki, jika jemaah itu laki-laki, kalau jemaah itu laki-laki, kalau jemaah itu perempuan, sama je, cuma perempuan lah. Kalau jemaah tu, kalau perempuan jemaah tu lelaki, dia pun tak sunat kamat. Tapi kalau jemaah tu perempuan, dia imam lelaki perempuan, azan tak boleh, kamat je. Masalah, terkadang sunat bang itu bagi yang lain daripada maktubah. Kadang-kadang sunat bang bagi yang lain daripada maktubah pada solat 5 waktu. Seperti sunat bang pada orang yang banyak duka cita. Siapa sedih-sedih tu main sini, kita bang. Dan pada orang yang jahat perangai, siapa jahat perangai tu main sini. Jika binatang sekalipun, binatang pun kalau jahat perangai tu kan, sunat. Maknanya macam mana orang menori getah dekat Gua Musang dulu tersempak dengan harimau tu di azan tu. Dia pun dah tak tahu nak buat apa di azan. Lepas tu harimau tu pun tunduk belah macam tu kan. Dan telinga kanak-kanak, tak kala mula diperanak akan dia. Azan telinga kanak-kanak. Dan bang tak kala kebakaran. Ini kebakaran. Dan bang tak kala naik hantu. Naik hantu air pada perahu. Air ni sama ada air mengamuk, air naik ataupun dirasuk hantu. Dan bang di belakang orang musafir. Orang nak pergi musafir. Dulu jiran saya nak pergi Mekah kan, ada orang masjid datang, lepas tu bila buat azan. Maknanya kalau kawan-kawan kita tu nak pergi, dia nak pergi umrah ke apa kan, dia nak pergi sebelum dia nak berangkat tu kita pun azan. Bermula awal orang yang bang itu Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula orang yang pertama, tapi juru azan Nabi ni ada keseluruhan ada 4 orang. Termasuk Abdullah ibn Maktum. Masalah tu, apa murad daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muazzin itu panjang leher? Apa maksud? Pada hari kiamat, maka jawabnya murad daripada panjang lehernya itu terlebih panjang harapannya. Dan telah datang pada khabar, pada hadis, tiada mendengar barang yang sampai suara muazzin itu oleh manusia dan jin, dan suatu melainkan disaksi baginya pada hari kiamat. Muazzin ni, apa saja yang mendengar sekeliling kita ni, yang diazan tu, suara-suara dia dengar, manusia, jin, batu-batu, pokok-pokok, apa semua, dia semua tu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Mas'alatun, haram atas perempuan itu mengangkatkan suara dengan bang. Suara dengan bang. Bersalahan dengan mengangkat suara pada baca Quran, maka iaitu makruh. Azan ni haram. Bersalahan dengan mengangkat suara masa membaca Al-Quran, maka iaitu makruh. Maka farqun antara keduanya, beza antara keduanya itu sangat zahir, kerana asal qiraah matlub daripada mereka itu bersalahan bang. Maknanya kalau baca Quran ni asal macam bang ni memang tidak ada asal daripada perempuan. Kalau macam qiraah ni lelaki pun boleh baca, perempuan pun boleh baca. Cuma bila dalam bab angkat suara ni, angkat suara bang tak ada asal. Bang ni memang untuk orang lelaki. Jadi sebab tu perempuan kalau azan haram. Mas'alatun, kata Syekh Islam pada Fathul Wahab, nama tarjih. Nama tarjih itu bagi yang pertama tiada kedua.
Ini bab tarjih pula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mana satu tarjih? Kata Syekh Islam pada Fathul Wahab Al-Ansari pada Fathul Wahab, dalam kitab Fathul Wahab, dia tarjih tu yang pertama tu nama dia tarjih. Yang kedua tu azanah. Yang sebelahan tu dinamakan tarjih. Iaitu bahawa mendatangkan dengan dua syahadah. Dua kali, sekali dengan perlahan, kemudian didatangkan pula dengan barang yang bang, yakni maka tarjih itu nama kalimah yang pertama tadi. Yang perlahan tu. Tapi itulah Bilal ni kalau nak ambil sunat azan tu buatlah tarjih sikit. Kan? Perlahan masa syahadah, dua kalimah syahadah tu. Baca perlahan dulu, lepas tu kuat. Ada satu Bilal tu, semua dia tarjih. Saya dengar satu tempat, saya mengajar tu Bilal tu, dia daripada Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadalah sampai habis semua dia tarjih. Tak ada tarjih kat kalimah syahadah je. Kemudian kata kill, maknanya kata kill ni kata tu yang pendapat yang dhaif lah, yang dia pun tak sebut siapa. Yang kedua, kata kill yang kedua tu tarjih. Yang slow tu tak tarjih, yang kedua tu tarjih. Itu kata kill kata. Dan kata kill nama bagi keduanya sebab dinamakan tarjih kerana orang yang bang kembali kepada mengangkatkan suara. Dia kata dua-dua tu dinamakan tarjih. Dalam azan tu ada tarjih dalam kalimah syahadah tu. Jadi yang mana satu tarjih, yang perlahan ke yang kuat tu ke? Ada yang kata dalam Fathul Wahab dia kata yang perlahan tu tarjih. Ada yang kata kill yang kedua tu. Dan ada kata setengah kata dua-dua tu yang tu dinamakan tarjih. Baru mendatangkan dengan dua syahadah dua kali sekalian. Kemudian daripada sudah ditinggalkan dia. Masalah sunat mengucap kemudian daripada dua hayya ala atau kemudian daripada bang itu. Ala sallu fi rihalikum. Pada bang dalam malam yang sangat keras, angin atau hujan. Maka jawab la haula wala quwata illa billahil la haula wala quwata illa billah. Masalah sunat mengucap kemudian daripada dua hayya ala. Maknanya hayya ala solah, hayya ala falah. Ada pula ala sallu fi rihalikum. Pada bang dalam malam yang sangat keras. Maknanya agaknya malam yang menakutkan ke, ataupun angin atau hujan, dalam keadaan takut lah tu. Kita ni tak ada apa, tak adalah tambah-tambah. Mas'alatun makruh memanjangkan lagu dan lagu-lagu kan pada bang dan pada baca Quran. Inilah pada bang tiada bersangatan memanjangkan. Adapun jika bersangatan memanjangkan, sekira-kira tiada seorang daripada qari bang mengharuskan, maka iaitu haram pada qiraat Quran. Demikian lagi pada bang. Lebih-lebih lah. Masalah jadi Islam kafir bukan bangsa Isawiyah, itu ia bang. Adapun kafir yang Sawiyah Asawiyah, maka tiada jadi Islam bagi mereka itu. Dia azan, orang kafir ni, dia sampai kat kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak ada Islam. Dia orang kafir. Dia main azan kan. Kafir bukan bangsa Asawiyah. Apa dia kafir Asawiyah? Iaitu kafir yang kata Nabi Muhammad
pesuruh Allah sebagai cakapan adat, cakapan biasa. Lepas tu dia azan. Dia azan dekat ada kalimah syahadah tu. Jadi tak Islam dia. Sebab orang nak masuk Islam dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam azan tu ada 2 kalimah syahadah. Ia bang. Adapun kafir yang asawiyah yang dia memang sebagai ucapan adat biasa dia, macam Cina-Cina kat Kelantan, kat Gombau, la ilaha illallah. Padahal dia kan, kalau kita tengok ada dalam kisah Cina Kelantan tu kan, dia boleh yalah biasa je, cakapan biasa. La ilaha illallah Muhammad, pesuruh Allah contoh kan, cakapan biasa. Dia nama yang kafir yang asawiyah. Maka tiada jadi Islam mereka itu. Masalah sah bang orang yang fasik kerana kata fuqaha. Orang yang fasik, orang ni tukang, dia dialah kaki ekor, dialah kaki curi lantun, tapi dia azan, suara dia sedap. Sah bang orang fasik kerana kata fuqaha makruh bang orang fasik. Dia sah tapi makruh lah. Dan harus bagi orang yang mendengarnya itu berpegang akan dia. Sudah azan ni makpet ni kan. Boleh tak boleh ni buka puasa dia azan ni. Maknanya orang yang mendengar itu bolehlah berpegang akan dia, dan tapi begitu juga imam. Sah tak imam orang fasik kan? Sah tapi makruh. Carilah orang yang lain. Jadi orang fasik ni apa? Orang yang berterusan dalam melakukan maksiat. Berpegang akan dia, dan semayangnya jika ghalib atas zannya, benarnya bagi masuk waktu. Kalau kita tahu dia ni, itu je perangai dia yang tak ni. Tapi segi azan, selama dia azan tak adalah dia tipu-tipu. Tepat waktu dia azan. Far'un, seorang tengah membaca Quran. Seorang tengah baca Quran atau berzikir atau selawat, padahal orang bang, maka sunat ia memutuskan bacaannya dahulu daripada sempurna ayatnya, dan dijawabkannya bang. Baca Quran pun berhenti sekejap, jawab azan. Ini kita sembang, pumpang buat tahu je kan. Dan dijawabkannya bang, dan harus ditamamkan ayat, sempurnakan ayat dulu, kemudian ia jawab. Sekira-kira pendek ayatnya. Maknanya kalau takut tergantung ayat tu, kita sempurnakan dulu, lepas tu dah berhenti lah. Yakni tiada panjang fasalnya pada huruf. Yang afdalnya ia berhenti atas akhir ayat. Tu lah takut nanti tergantung kan. Takut ayat tu tergantung, makna tu tergantung. Kemudian ia jawab akan dia. Jadi jawab azan. Macam kita tengah berdoa pun, lepas kita sembahyang sunat kan, lepas kita sembahyang sunat kan, kita baca doa, lepas tu imam kan dia dah kamat, makmum Bilal kamat. Tu Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab kita nak fokus menjawab. Tengah berzikir, berhenti dulu jawab azan. Tengah baca Quran, berhenti dulu jawab azan. Tengah bercakap yang tak berhenti ni masalah ni kan. Masalah sunat ditarjih pada segala bagi, yakni tiada tertentu sunat tarjih itu bagi yang maktubah juga. Tak tertentu, maknanya sunat ditarjih pada segala bagi bang, yakni tiada tertentu sunat tarjih itu bagi yang maktubah je. Maknanya kalau bang orang dogil, bang untuk bayi pun sunat juga tarjih situ. Masalah disyaratkan bagi menghasil sunat jawab itu bahawa ada jawab mengiringi tiap-tiap kalimah. Tiap-tiap kalimah tu kita jawab dengan kalimah, jangan ditakhirkan juga. Jangan dilewatkan sangat. Adapun jika ditakhirkan kemudian daripada selesai daripada bang kemudian ia jawab, maka tiada memadai dengan dia. Maknanya jawab tu jangan kita nak habiskan, nanti saya jawablah satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia jawab azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus jawab. Jawab satu-satu. Kalau tidak nak tunggu habis baru nak kumpulkan sekali kan, tak hasil lah dia punya sunat. Masalah seorang mendengar bang pada suatu masjid, kemudian ia pergi semayang dengan masjid yang lain kerana masjid yang lain itu banyak jemaahnya, atau imamnya sangat afdal, maka iaitu tiada dimakruh kerana ia mengusaha dengan dia menghasilkan dia yang terlebih afdal daripadanya. Fatwa Ramli Kabir. Maknanya kita azan ni kita dengar sebab dia, kita dengar azan. Dengar azan kat sini. Azan kat sini tapi dia pergi semayang kat sana. Sebab apa? Dia kata sana jemaah dia lebih banyak, jemaah-jemaah tu orang soleh. Imam dia terlebih afdal lah kan. Lebih ni apa semua dia pergi. Mana tiada makruh kerana dia menghadir tempat yang terlebih afdal. Dia tahu dia nak cari tempat yang lebih afdal sebab apa? Lagi ramai jemaah lagi bagus. Lagi ramai jemaah lagi afdal. Jadi dia pergi ke sana. Jadi tak adalah makruh. Masalah tiada diterima khabar kanak-kanak bagi masuk waktu, tetapi jika bang ia sah bangnya. Tiada diterima khabar kanak-kanak bagi masuk waktu, tetapi jika bang ia sah bangnya kerana ia bersifat dengan segala syaratnya, iaitu Islam dan laki-laki dan mumayyiz. Dan gugurlah tuntutan dengan dia kerana berkata ulama sunat bahawa ada muazzin itu baligh. Baligh kalau boleh. Tapi kalau kanak-kanak azan, bermakna kita jangan terus percaya juga. Kita kat rumah ni. Suara ni macam suara nak share ni. Tadi kita dengar dia kata nak pergi saruk ikan kat longkang tu. Tiba-tiba kita dengar suara anak kita azan. Jadi kita tak boleh terus kat rumah kan. Rupa budak-budak ni dia main. Kan? Jadi maknanya dia kata tiada diterima khabar kanak-kanak bagi masuk waktu tu. Kena pastikan jugalah. Maknanya iyalah ni dah masuk waktu. Maknanya kena, kalau macam kat surau ni kita yang suruh dia tu lain lah, kita nampak kan. Ini kita berdasarkan betul-betul semata-mata berdasarkan suara dia. Buka puasa. Tu anak tu dah azan tu. Sedap suara, benda jatuh tu. Rupa dia sebab dia dah lapar, dia azan lah. Okey. Tapi dia kata kalau budak-budak azan sah. Sunat bahawa muazzin itu baligh. Berkata ulama. Kalau boleh tu yang dah balik. Dan berkata mereka bahawa sunnya khabar kanak-kanak itu tiada diterima melainkan pada khabar daripada perbuatan dirinya. Seperti ia berkata air ini najis, aku kemih dalamnya. Fatwa Ramli Kabir. Dan berkata mereka bahawasanya khabar kanak-kanak tiada diterima melainkan khabar daripada perbuatan dirinya. Seperti ia berkata air ini najis, aku kemih dalamnya, aku kencing dalam dia. Itu boleh pakailah. Kalau dia kata cik air, cik nak buat apa tu? Nak buat ambil semayang. Cik saya kencing kat dalam air tu. Tu boleh pakai. Jangan tak percaya kau budak-budak. Tapi kalau buat azan tu kena sohehkan dulu. Far'un, dan jika bang seseorang padahal berjalan memada ia jika tiada jauh daripada tempat permulaan, sekira-kira mendengar pada akhir oleh yang mendengar pada awalnya. Dan jika tiada seperti demikian itu, tiada memada ia pada orang yang mukim. Adapun pada orang yang musafir, maka tiada disyaratkan bahawa mendengar akan akhirnya oleh mereka yang mendengar pada awalnya.
Bermula bang apabila dihimpunkan serta kamat afdal daripada jadi imam, maka jika dikata orang apa sebab, maka Nabi tiada bang demikian. Ini berkaitan dengan siapa jadi imam. Kalau dia jadi imam, dia tak payah azan. Nabi tak buat macam tu. Bilal bagi Bilal. Itu berkaitan sedikit masalah-masalah dalam azan. Ayat ni berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan dan kemuliaan muazzin berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Antara kemuliaan umat Muhammad SAW ialah Allah SWT memberi keistimewaan azan. Maknanya agama-agama lain dia tak ada. Terdapat banyak hadis menerangkan tentang kelebihan orang yang melaungkan azan. Ini orang melaungkan azan dan juga menjelaskan kemuliaan mereka dan keistimewaan yang diberikan Allah SWT. Setiap yang mendengar laungan azan daripada muazzin akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis, la yasma'u mada sautil muazzini jinna walal insu wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Suara muazzin didengar oleh jin, manusia atau lain kecuali semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Dipersaksikan baginya oleh setiap yang basah dan yang kering. Tak kira dalam air ke yang apa semua akan menjadi saksi. Sesungguhnya azan itu mempunyai kelebihan tersembunyi yang tidak diketahui melainkan Allah SWT. Terdapat dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' wa saffil awal summa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih." Sekiranya manusia mengetahui kelebihan seruan azan dan duduk pada barisan pertama ketika solat, kemudian mereka mendapati tiada cara untuk memperolehnya, maka dengan cara undian dan cara mereka akan membuat undian. Ini bermaksud sekiranya manusia mengetahui akan kelebihan dan besarnya ganjaran yang diperolehi dengan azan, sedangkan mereka sukar mendapat peluang melaungkan azan disebabkan kesempitan waktu melaungkannya di antara satu waktu ke satu waktu yang lain, ataupun disebabkan seorang sahaja yang ditetapkan menjadi muazzin, nescaya mereka akan berebut-rebut membuat undian untuk melaungkan azan. Tak ada peluang, maka dia kata minta kita undilah. Dia pun nak juga azan, ini pun nak juga. Macam mana nak buat ni? Sebab dia tahu kelebihan. Mengangkat suara mempersaksikan ketinggian kalimah tauhid. Kalimah tauhid. La ilaha illallah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengangkat suara tu kepada alam semesta akan mendapat ganjaran Allah dan dikasihinya. Sekiranya manusia mengetahui kelebihan ini, mereka akan menghunus senjata untuk merebutnya. Dalam hadis yang lain, lau ya'lamun nas ma fin nida fit ta'zini latadarabu alaihi bisuyufi. Sekiranya manusia mengetahui kelebihan azan, saya mereka akan saling menghunus pedang berebut-rebut untuk mendapatkannya. Jadi dalam hadis Nabi kata manusia kalau dia tahu kelebihan azan dan kelebihan duduk di saf yang pertama. Bagi orang yang tak ada peluang jadi muazzin, maka dia ada kelebihan lagi. Rebut untuk sembahyang berada di saf yang pertama. Nescaya mereka akan sanggup untuk mencabut undi. Sesungguhnya Allah melimpahkan untuk muazzin rahmat, pertolongan serta ihsan di mana saja tempat dia pergi dan dia berada. Berdasarkan hadis, yadur rahmani fawqa ra'sil muazzini wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balagha. Rahmat dan pertolongan Allah berada di atas kepala muazzin, melimpah-limpah, sesungguhnya akan diampunkan dosa para muazzin sejauh jangkaan suara azannya. Jadi sebab tu azan ni dia suara kena kuat, nak bagi jauh dia dengar. Sejauh mana suara dia dengar, sejauh itulah dia punya dosa dia diampun. Muazzin merupakan pemegang amanah, dia merupakan tempat pergantungan manusia untuk mengetahui waktu berbuka puasa. Atau sebagai pemberitahu telah masuk waktu solat fardu. Ini berdasarkan hadis al-imam dhaminun wal muazzin mu'taminun. Allahumma arsyidil a'immata waghfir li muazzinin. Imam itu ialah seorang penjamin, iaitu pemimpin. Muazzin ialah seorang pemegang amanah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah bimbinganmu kepada para imam dan ampunkanlah para muazzin. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Nabi doa kepada imam dan kepada muazzin. Ya Allah, berikanlah bimbinganmu kepada para imam dan ampunkanlah para muazzin.
Ini merupakan doa yang amat besar ertinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para muazzin yang memberi khabar gembira dengan berkat doa beliau juga yang mustajab. Untunglah muazzin dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Azan yang dilaungkan oleh muazzin dapat menghalau syaitan. Ini bersesuai dengan hadis. Inna syaitana iza sami'an nida bis salah wa zahaba hatta yakuna makanar ruha'a. Yang maksud sesungguhnya syaitan bila dengar suara azan menandakan masuk waktu solat, dia akan lari lintang pukang sehingga sampai ke Rauhah. Jadi dalam riwayat Rauhah ni terletak 36 lebih kurang 50 km daripada Madinah. Syaitan, kata Imam Nawawi, syaitan cabut lari disebabkan kebesaran azan yang dalamnya mengandungi asas-asas tauhid dan ketinggian syiar Islam yang amat nyata. Dikatakan juga syaitan berputus asa untuk mempengaruhi manusia ketika dilaungkan kalimah tauhid di dalam azan. Jadi sebagaimana dijelaskan minggu lepas kan berkaitan dengan azan, walaupun semayang kita dah lewat, azan tetap azan juga. Cuma sama ada nak tengah ataupun akhir. Tapi akhir pun lagi cantik lah. Kalau dah kuliah tu lewat kan, jadi azan tetap azan. Jadi bila azan, mungkin orang yang dah terbatal tu dia boleh ada sempat ambil sembahyang. Lepas tu dalam masa yang sama dia sempat untuk menunaikan solat sunat qabliyah kan. Jadi tak boleh nak tinggalkan azan tu. Lebih-lebih lagi tempat-tempat yang memang orang menunggu-nunggu waktu. Memang kita ada 5 waktu solat berjemaah kat situ kan. Wallahu alam. Tapi masa dia kalau azan ni masuk waktu kan. Ada juga tempat yang azan dia, saya tengok kat rumah macam belum masuk lagi tapi dah azan. Dalam pada dia azan tu masa pun dah masuk kan. Teruslah. Dia buka dulu lah. Nak ambil awal waktu tu kan. Tapi bukanlah buka syarat azan. Dia nak ambil awal waktu tu, tak melewatkan azan pun sekurang-kurangnya. Azan berapa minit? 3 minit kan. Sebab tu juruk azan ni dia memang sangat mementingkan waktu. Jangan azan sebelum waktu. Tapi bila dah azan, kadang-kadang beberapa saat sebelum tu kan dia dah azan dulu. Tapi bila dah azan, dalam pada azan tu dah masuk waktu. Tak perlu dah diulang. Cuma bab azan ni memang dia kena peka terhadap waktu. Kalau dia azan melibatkan orang puasa, memang orang puasa tu batal dia punya puasa. Dia kena umumkan pula. Macam berlaku di negeri mana dulu, semua orang kena dia tak berdosa. Orang yang buka puasa tu tak berdosa, tapi puasa dia hari tu kena ganti. Muazzin merupakan golongan yang paling dikasihi Allah. Hal ini bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsamtu la barartu inna ahabba ibadallahi ilallahi la ru'atus syamsi wal qamar," yakni muazzinina, "wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamah bitulil a'naqib." Jika aku bersumpah satu nescaya akan kutunaikan. Sesungguhnya seorang hamba yang sangat dikasihi Allah ialah orang yang sentiasa memerhatikan pergerakan matahari dan bulan, iaitu para muazzin yang melakukan azan bila masuk waktunya. Dan dengan sebab itu mereka mudah dikenali pada hari kiamat kerana leher-leher mereka itu panjang
sebagai tanda mereka itu muazzin. Ada juga hadis tadi 7 tahun. Man azzanas nata asyrata sanatan wajabat lahul jannatu wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yaumin situna hasanatan wa likulli iqamati salasuna hasanah. Yang maksud siapa yang melaungkan azan selama 12 tahun maka diwajibkan baginya balasan syurga. Setiap kali azannya dibalas dengan 60 kebaikan dan setiap iqamah dibalas dengan 30 kebaikan. Banyak ni hadis-hadis tentang juru azan ni. Juru azan ni para muazzin yang ikhlas umpama para syuhada. Jasad mereka terpelihara tidak dimakan ulat. Disebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud seorang muazzin yang ikhlas melakukan azan dan iqamah kedudukannya seperti orang yang mati syahid yang berlumuran darah semata-mata mengharapkan ganjaran Allah. Besarnya. Antara kelebihan azan ialah penduduk sekitar akan mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Manfaat dapat kepada orang sekitar. Apabila dilaungkan azan subuh pada suatu tempat, maka penduduk di situ akan mendapat kesejahteraan dari Allah hingga ke petang. Dan apabila dilaungkan azan pada waktu asar, maka penduduk tempat itu akan mendapat kesejahteraan dan keselamatan daripada Allah sehingga waktu subuh. Jadi banyaklah. Dan keistimewaan azan ni hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan saya baca beberapa kitab tadi daripada kitab Barul Mazi, kitab Kashful Islam dan kitab berkaitan dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Syekh Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki ni. Untuk berkaitan dengan azan. Mudah-mudahan bertambahlah sikit kita punya pengetahuan tentang azan dan bertambah kecintaan kita kepada azan dan bertambah kecintaan dan motivasi kepada para muazzin. Bila dengar tu banyak kelebihan. Jadi kita tutup dengan permintaan Cikgu Zul dari Rumah Dik Nuri kan. Doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي والشر كل الشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا من أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu